Okey, yang pertama sekali boleh dengar ke suara cikgu? Jelas ke suara cikgu? Okey, okey. Terima kasih. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, suara cikgu macam mana? Jelas ke? Ada lag ke ataupun ada tersekat-sekat ke? Okey ke semua? Okey. Okey. Okey, jadi kita hari ini kita akan teruskan topik pembelajaran kita tentang poligon. Okey, cikgu nak masing-masing ready dengan handset. Ready dengan handset. Kamu kena snap apa jalan-jalan kira yang kita akan fokuskan pada hari ini. Okey, jadi cikgu mula share screen. Dah print belum worksheet cikgu bagi tu? Dah ada belum? Ni worksheet dia. Aidan dah print dah, Aidan? Sudah. Okey. Okey. Kalau yang belum print pun, kalau yang belum print, dia yang print tu untuk kamu tahu. Cikgu bagi nota ni untuk kamu. Sebab apa? Sebab benda ni yang nak memudahkan kamu nanti. Maksudnya kamu tak perlu nak salin soalan. Contoh bila kamu tak print kan. Bila kamu tak print, lepas tu cikgu terang ni, kamu just salin jalan kerja je kan. Lepas tu kamu snap. Nanti kamu nak study balik, kamu tengok, ni jalan kerja untuk soalan mana. Jadi dia berlaku susah dekat situ. Jadi kalau boleh printlah worksheet yang cikgu berikan. Okey, jadi inilah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Ni worksheet cikgu bagi. Ini adalah worksheet yang cikgu bagi. Okey, boleh tengok 4 muka surat sahaja. 4 muka surat sahaja. Okey. Jadi kita punya lesson adalah tentang 4 muka surat ini sahaja. Okey. Jadi cikgu akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi dekat sini yang pertama sekali cikgu harap kalau siapa-siapa yang tak faham terus je tanya cikgu. Boleh ke? Boleh. Seorang je, yang lain mana? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jangan malu-malulah. Jangan malu-malu. Okey, jadi boleh nampak tak cikgu punya whiteboard? Sekarang ni cikgu tengah share whiteboard. Boleh nampak tak whiteboard cikgu? Boleh. Boleh. Okey, jadi sekarang ini cikgu nak bagi nota. Maksudnya sebelum kita mula kira, kita kena tahu apa yang kita kira. Okey, jadi sekarang cikgu bagi. Hari ni kita nak belajar tentang poligon. Sambungan daripada kelas lepas. Kelas lepas poligon juga. Kelas lepas poligon juga. Jadi hari ni pun cikgu nak ajar tentang poligon. InsyaAllah hari ni cikgu akan habiskan terus. Okey. Yang pertama hari ni kita akan belajar tentang sudut pengeluaran. Kita nak tahu apa itu sudut pengeluaran. Jadi, kamu tengok dekat sini. Masa minggu lepas, kita belajar tentang sudut pedalaman. Hari ini cikgu buka kelas cikgu dengan sudut pengeluaran. Senang sahaja. Okey, kan cikgu cakap, apakah ciri-ciri bagi poligon? Kita pergi balik dekat nota minggu lepas kita. Ciri-ciri bagi poligon. Okey. Cuba baca nota cikgu. Dia ada 2 ciri-ciri je. Okey, ciri-ciri pertama untuk poligon apa? Baca balik nota minggu lepas. Tertutup. Tertutup. Dia tertutup. Pandai. Okey. Nota nombor 2. Lepas tu? Apa? Nota nombor 2. Tiada ke. Ya, tiada curve. Okey. Tahniah kepada yang salin. Cikgu tahu ramai yang salin juga.
Kok kamu malu? Kok ada yang tak salin dekat sini? Tengok balik. Okey, jadi ciri-ciri bagi poligon apa yang cikgu nak highlight dekat sini adalah ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang pertama ni dia tertutup. Dia tertutup. Maksud tertutup. Kenapa cikgu bercakap tentang tertutup? Okey, jadi kita pergi kepada poligon yang pertama. Okey, cikgu bagi poligon. Okey. Ini adalah poligon 5 bucu. Bucu dia yang mana? Bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita ni nak belajar tentang sudut pengeluaran. Cikgu nak bagi kamu nampak kat mana sudut pengeluaran tu. Okey, jadi ini adalah poligon sebab apa? Sebab dia tertutup. Okey, fokus dekat ciri-ciri tu. Jadi bila dia tertutup, maksudnya tengok kepada sudut yang warna merah. Tengok kepada sudut yang warna merah. Sudut yang warna merah ni dia dikira sebagai sudut pedalaman. Maksudnya dia dalam poligon tu. Dia dalam poligon tu. Jadinya bila dia tertutup, maksudnya dia ada belah dalam, dia ada belah luar. Mana satu belah luar dia? Okey, belah luar dia, okey, syarat untuk buat belah luar dia, kamu kena buat garis lurus. Kena buat garis lurus. Okey. Jadi kita pergi kepada cara nak kenal kat mana sudut pengeluaran tu. Okey, buat dulu garis lurus. Buat dulu garis lurus. Garis lurus tu kamu tengok macam mana cikgu buat. Okey, fokus dekat bucu kedua. Fokus dekat bucu kedua. Cikgu tunjuk macam mana garis lurus tu. Okey, garis lurus kamu boleh ambil daripada sini ataupun kamu boleh ambil daripada situ. Contoh, kalau cikgu ambil dekat warna hijau, cikgu akan luruskan dia jadi macam ni. Cikgu akan luruskan dia jadi macam ni. Cikgu akan luruskan dia jadi macam ni. Maksudnya sudut pengeluaran adalah tentang garis lurus. Dia adalah tentang garis lurus. Garis lurus antara apa? Garis lurus antara sudut pedalaman, pedalaman tambah dengan sudut pengeluaran. Okey, kalau garis lurus berapa darjah dia? Cikgu nak soal kamu. Kalau garis lurus berapa darjah dia? Tahu tak? 180. Ya, pandai. Okey, jadi ni 180. ya, betul. Okey, jadi kalau dia garis lurus, kamu tengok ni, kamu tengok ni. Kalau dia garis lurus, kamu kena ingat, bila dia dalam keadaan garis lurus, kita akan dapat 180 darjah. Jadi maksud cikgu terang dekat sini adalah apabila sudut pedalaman ditambahkan dengan sudut pengeluaran, dia membentuk garis lurus. Jadi dia adalah sama dengan 180 darjah. Salin benda ni. Okey, jadi kalau cikgu buat garis lurus, kalau cikgu ambil warna hijau, cikgu akan dapat garis lurus dia punya sudut pengeluaran dekat mana? Dekat sini. Ni sudut dekat warna hijau. Jadi apabila sudut warna merah ditambahkan dengan sudut warna hijau, dia akan sudut warna merah tambah dengan sudut warna hijau. Jadi dia akan dapat sama dengan 180 darjah. Sebab apa? Sudut warna merah ni dia dekat belah dalam. Kita panggil dia sudut pedalaman. Sudut warna hijau ni dia dekat luar. Kita panggil dia sudut pengeluaran. Inilah sudut pengeluaran. Maksudnya dia dekat belah luar. Jadi untuk belah luar dia bukan tentang macam ni. Siapa yang faham macam ni dia salah. Tengok kepada bucu pertama. Siapa yang faham macam ni dia salah. Maksudnya dia salah konsep. Okey, tengok kepada bucu pertama. Okey. Cikgu tahu dekat sini adalah sudut pedalaman. Cikgu nak buat sudut pengeluaran dia. Cikgu buat dia macam ni. Okey, siapa yang buat sudut pengeluaran dia macam ni dia salah. Sebab apa? Sudut pengeluaran, sudut dekat belah luar, mesti dia dalam keadaan garis lurus. Macam mana tu? Okey, kalau kamu nak buat daripada warna biru,
maksudnya kamu kena garis macam ni. Jadi, kalau sudut dekat warna merah ditambahkan dengan sudut warna biru, dia dapat 180. Cikgu tak selesa lah. Okey, tak selesa. Okey, kita akan buat. Kamu nak garis lurus yang ni? Okey, fokus kepada yang warna hijau. Fokus kepada yang warna hijau. Maksudnya kamu boleh buat 2 garis lurus. Sama ada yang pertama, kamu ambil bucu ni panjangkan. Yang kedua, ambil garisan ni panjangkan. Jadi, kamu jangan salah faham. Kamu jangan salah faham. Sebab apa? Sebab bucu ataupun sudut dekat warna biru sama sahaja dengan sudut dekat bucu warna hijau. Kalau kamu buat garisan warna hijau, maksudnya pandangan kamu adalah daripada sini pergi kepada sini. Kalau kamu guna garisan yang warna biru, pandangan yang kamu kena fokus, okey, cikgu buat warna hijau bagi nampak sikit. Kalau warna hijau, kamu punya pandangan adalah daripada sini pergi kepada sini. Itu dia. Itu adalah dia punya. Alamak, tebal sangat pula cikgu ni. Okey, kalau warna hijau daripada sini pergi kepada sini. Kalau kita guna garisan warna biru, kamu punya pandangan adalah daripada sini pergi kepada sini. Okey, itu adalah cara kita nak detect mana satu sudut pengeluaran. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Yang lain? Faham. Okey, bagus. Okey, jadinya kita pergi fokus kepada bucu lain. Kita fokus kepada bucu lain. Contohnya sudut dekat nombor 3. Cikgu panjangkan. Nampak tu. Jadi bila cikgu panjangkan dekat sini, sudut pengeluaran dia dekat mana? Ini adalah sudut pengeluaran dekat bucu warna 3. Ni kalau cikgu guna garisan belah atas. Kalau cikgu guna garisan belah bawah, macam mana barisan belah bawah? Cikgu panjangkan yang belah bawah ni. Maksudnya sudut pengeluaran dia dekat mana? Dia dekat sini. Kamu sendiri yang tentukan dekat mana sudut pengeluaran yang kamu set. Jadi kalau ada soalan lah yang cakap. Okey. Jadi tengok kepada yang bucu nombor 3, maksudnya dekat sini adalah sudut pengeluaran dia. Sudut belah luar. Ingat sudut belah luar campur dengan sudut belah dalam, dia membentuk garisan lurus, garis lurus. Jadi bila dia garis lurus, kamu kena faham dia akan sama dengan 180 darjah. Okey. Untuk bucu keempat, cikgu buat macam ni. Dan bucu kelima, cikgu buat macam ni. Jadi, garis lurus tu dah dibuat. Mana sudut pengeluaran dia? Kalau bucu keempat, jangan ambil kat sini. Siapa ambil kat sini salah. Jadi dia ambil kat mana? Dia ambil dekat sini. Maksudnya dia ambil dekat mana satu garis lurus ni ditambahkan akan dapat 180. Tengok dekat bucu nombor 5. Siapa yang buat dekat bawah ni salah. Maksudnya untuk dapatkan sudut belah dalam ataupun belah luar, dia kena membentuk satu garis lurus. Mana garis lurus dia? Ini adalah garis lurus dia. Ni adalah dia punya garis lurus. Ni yang warna hitam dekat sudut bucu nombor 3 dengan bucu nombor 4, yang bucu nombor 5, yang itu adalah sudut belah luar dia. Yang mana? Yang warna merah pula adalah sudut pedalaman dia. Jadi sudut pengeluaran adalah tentang satu garis lurus, bukan satu bulatan penuh. Kamu kena faham tu. Siapa yang anggap dia macam tu, dia salah lah. Jadi cikgu nak ni konsep, cikgu nak bagi jalan kira pula. Okey, kita akan refresh balik. Okey, setakat ni boleh faham ke? Cikgu tunjuk tu dekat mana sudut pengeluaran tu? Jelas ke? Jelas. Okey, yang lain mana? Yang perempuan tak dengar suara. Jelas. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk dekat depan ni. Ni adalah tiga. Silap. Triangle, triangle lah. Ini dikira sebagai poligon sekata. Jadi, macam mana nak dapatkan sudut belah dalam?
Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana nak dapatkan sudut belah dalam? Kita dah belajar pada minggu lepas. Kalau dia sekata. Ha. Okey. Tak apa. Cikgu tunjuk dulu kan. Ha. Okey. Okey. Kalau kita nak dapatkan dia punya belah dalam. Macam biasa. Tengok kepada pengiraan. Yang ni nota. Ni nota. Ni konsep. Ini dia punya pengiraan. Tengok betul-betul. Kalau belah dalam, cikgu yakin kamu ingat. Kalau tak ingat, tengok balik nota yang kamu salin minggu lepas. Okey, kalau dia belah dalam, kita nak dapatkan untuk poligon sekata. Untuk poligon sekata. Salin ni, nota-nota ni. Kalau poligon sekata, kita nak dapatkan sudut belah dalam dia. Kita nak dapatkan sudut belah dalam dia. Kita pakai apa? Apa nama formula dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kurungan N tolak 2. Ya, bagus. Itu adalah formula dia. Bagus. Jadinya, kalaulah cikgu cakap tentang poligon sekata, dia punya formula adalah N tolak dengan 2 darab 180 darjah. Ini adalah formula jumlah sudut pedalaman. Jadi N dia tu bucu. N ni adalah bucu. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Kita refresh balik. Jadi bila dia ada 3 bucu, N dia sama dengan 3. Jadi kita masukkan 3 ke dalam N. 3 tolak 2 darab 180. 3 tolak 2 darab 180. Kamu akan dapat 1 darab 180 darjah. 1 darab 180 darjah. Maksudnya bucu dekat pertama tambah dengan bucu dekat kedua tambah dekat bucu ketiga kita dapat 180. Jadi bila dia poligon sekata, bila cikgu nak cari sudut di setiap bucu, macam mana cikgu nak kena buat lepas tu? Macam mana? Tengok balik nota. 180 bahagi? Bagi 3. Ya. 180 tu bahagi dengan 3, kamu akan dapat 60 darjah. Maksudnya, dekat sini nombor 1 dia 60, nombor 2 pun 60 darjah, nombor 3 pun 60 darjah. Jelas ke? Okey. Okey. Sekarang ni, cikgu tunjuk pula kalau sudut pengeluaran. Okey. Untuk sudut pengeluaran, okey, cikgu panjangkan dia membentuk satu garis lurus. Okey, cikgu panjangkan dia membentuk satu garis lurus. Okey, cikgu panjangkan dia ni membentuk satu garis lurus. Terkeluar pula 2 tu. Okey. Okey. Ni. Okey, untuk bucu nombor 2 ni cikgu panjangkan dia membentuk satu garis lurus. Kenapa ni? Cikgu nak ajar kamu kira sudut pengeluaran. Okey. Jadi sekarang ni cikgu dah dapat ni sudut pengeluaran dia. Ini adalah sudut pengeluaran untuk bucu pertama. Ini adalah sudut pengeluaran untuk bucu nombor 3. Ini adalah sudut pengeluaran untuk bucu nombor 2. Macam mana cikgu nak cari nilai sudut warna biru? Okey, kamu kena faham. Kalau dia membentuk garis lurus, dia dapat 180. Jadi bila cikgu nak dapat dia punya sudut luaran macam mana? Sudut pedalaman tambah sudut keluaran sama dengan 180. Ya, betul. Pandai. Contoh, kita pergi kepada nombor 3. Kita pergi kepada nombor 3. Okey, fokus kepada nombor 3. Fokus kepada nombor 3. Sudut belah dalam dia 60. Ni sudut belah dalam dia. Tambah dengan sudut pengeluaran dia theta. Kita tak tahu. Jadi, dia membentuk satu garis lurus. Bila garis lurus, ni formula dia. Bila garis lurus, dia akan membentuk 180 darjah. Sama dengan 180 darjah. Bila kita nak dapatkan theta, 60 ni positif. Positif, pindahlah ke sebelah. Dia akan jadi negatif. 180 tolak dengan 60. Dapat berapa? 120. Dapat berapa? 120. Darjah. Dapatlah 120. Jadi, sudut pengeluaran untuk bucu nombor 3 ni adalah 120. Sini pun 120 sebab apa? Sebab dia sekarang poligon sekata.
Sudut nombor 2 pun adalah 120 darjah. Jadi sudut pengeluaran dekat sini pun adalah 120 darjah. Ini cara kita nak cek mana satu sudut pendalaman dan mana satu sudut pengeluaran. Jelas ke? Jelas. Okey, sekarang cikgu nak kamu salin. Cikgu nak kamu salin. Okey. Salin nota-nota dekat depan. Lepas tu cikgu nak kamu petak tadi ke petak. Okey ni. Okey. Sekarang tengok kepada warna petak tu. Tengok kepada yang petak tu. Cikgu buat macam ni. Okey, tengok kepada yang petak ni. Cikgu nak yang petak ni kamu cari sudut pendalaman dan sudut pengeluaran di setiap bucu. Cuba buat dulu. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat sini. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat sini. Cari bucu pertama berapa, bucu kedua berapa, bucu ketiga berapa dan bucu keempat berapa dia punya sudut pendalaman, sudut pendalaman dan dia punya sudut pengeluaran. Okey, sekarang cuba cek. Okey, dah siap send dekat WhatsApp Okey, cuba buat. Nanti cikgu akan tunjukkan juga. Okey, ni jalan kerja dia. Boleh tengok yang warna hitam ni. Cari dulu sudut pendalaman, lepas tu cari sudut pengeluaran. Okey, cikgu bagi masa Cikgu bagi masa. Okey, yang dah siap send kat WhatsApp. Okey, bagus. Ada 3 orang dah send. Okey, okey. Cikgu bagi lagi 2 minit Cikgu bagi lagi 2 minit. Ya, betul. Ni siapa nama ni? Okey, Muhammad Adlan. Bagus, betul.
Okey, pandai. Ada orang masuk. Vanish. Okey, bagus. Okey, Arisa. Bagus, Arisa. Okey. 1 minit lagi. Siapa yang nak cikgu check boleh buat. Okey, betul. 90 darjah. Okey, betul. Sama-sama. Okey, jadi fokus dekat depan. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu yang kamu rasa tak dapat lagi, sila tunjuk. Siapa-siapa yang rasa tak dapat lagi, fahamkan betul-betul yang cikgu tunjuk dekat depan. Fahamkan yang cikgu tunjuk dekat depan. Okey. Tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Tengok-tengok. Jap. Okey. Okey, jadi nak cari sudut pedalaman ni, kita cari pakai formula jumlah sudut pedalaman dulu. Iaitu dalam kurungan N tolak 2 darab dengan 180. Bucu dia kan ada 4 dekat sini. Bila dia ada 4, N tu sama dengan 4. Jadi bila N sama dengan 4, bila N sama dengan 4, kita masukkan 4 ni, kita masukkan 4 ni ke dalam N. Jadi 4 tolak dengan 2 darab 180. Yang tengah buat tu boleh je sign kat cikgu kalau dah siap. Okey, 4 tolak dengan 2 dapat 2 darab 180. Jadi 2 darab 180 kita dapat 360. Bila kita dapat 360 ni maksudnya jumlah bucu di setiap sudut. 360 dibahagikan dengan setiap bucu iaitu 4. 360 bahagi 4 kamu dapat 90. Maksudnya bucu dekat A ni 90 darjah. Bucu dekat nombor 2 ni 90 darjah. Bucu dekat nombor 4 ni pun 90 darjah. Bucu dekat nombor 3 ni adalah 90 darjah. Okey. Ini adalah cara cari sudut pedalaman. Untuk cari sudut pengeluaran, nak tak nak buat garisan dulu? Kena buat garisan. Okey, garisan pertama cikgu buat dekat cikgu buat dekat atas untuk sudut pertama. Maksudnya cikgu dapatkan berapa darjah dekat sini. Sudut belah dalam. Okey, buat garisan dulu. Okey, sudut nombor 2, cikgu buat garisan. Sudut nombor 3, cikgu buat garisan. Sudut nombor 4, cikgu buat garisan. Jadi fokus. Fokus. Dekat nombor 3, cikgu ambil contoh dekat nombor 3 lah. Cikgu tunjuk dekat contoh nombor 3 ni. Ni. Jadi nombor 3 ni dia membentuk satu garis lurus. Sudut belah dalam 90 darjah. Sudut belah luar tu tambah dengan sudut belah luar. Sudut belah luar cikgu buat darjah. Sama dengan kan garisan lurus, garis lurus. Garis lurus bila ditambahkan dia dapat berapa? 180. Pandai, 180. Jadi 90 ni positif. Positif pindah ke sebelah. 180 tolak dengan 90. Jadi 180 tolak 90 kamu akan dapat 90. Maksudnya sudut dekat nombor 1 ni belah luar 90 darjah. Sudut dekat nombor 2 ni yang belah luar 90 darjah juga. Sudut dekat yang belah luar nombor 3 ni 90 darjah juga. Sudut dekat belah luar yang nombor 4 ni adalah 90 darjah juga. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, bagus. Bagus. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu buat yang terakhir. Tapi bagus ramai yang dah send kat cikgu. Kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Sudut yang seterusnya. Bentuk yang seterusnya adalah bentuk pentagon. Okey, rujuk contoh petak tu. Daripada pentagon ni, cikgu nak kamu cari berapakah sudut pedalaman dia. Ni sekata tau. Sudut pedalaman dia. Berapa sudut pedalaman dia? Berapa sudut pengeluaran dia? Cuba cari. Rujuk jalan kerja yang cikgu bagi dekat sini.
Okey, boleh ke cikgu nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Cikgu check tau. Jangan risau. Siapa yang tak buat lagi ataupun tengah buat, buat je. Cikgu check. Cuba buat tau. Cikgu nak tunjukkan sesuatu lepas ni. Okey, yang masih belum buka kamera, buka kamera Okey, bagus. Yang dah ada yang dah buat. Yang ada yang dah siap maksud cikgu. Yang lain sila buat, teruskan buat. Salah tak apa, kita cuba. Salah tu cikgu tolong. Okey. Okey, buat Okey. Cikgu bagi lagi 3 minit. Cikgu bagi peluang lagi untuk kamu cuba buat. Siapa yang faham yang ni, dia dah faham dah semua kelas kita. Lepas tu cikgu suruh kamu buat. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi cikgu bagi masa ni. Cikgu bagi masa ni bukan main-main. Sebab apa? Sebab siapa yang dapat buat ni maksudnya dia dah faham isi kelas kita. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi.
Okey, habis masa. Okey, jadi masing-masing sekarang dah pukul 9 suku. Sekarang dah pukul 9 suku. Okey. Boleh tengok apa yang cikgu nak tunjuk dekat depan ni. Okey, cikgu bagi peluang untuk kamu jawab ni bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan. Macam mana nak selesaikan untuk sudut pengeluaran dan sudut pedalaman. Okey, yang pertama sekali kita fokus kepada sudut pedalaman. Okey, boleh dengar ke suara cikgu? Cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Bersuara sikit boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, cari sudut pedalaman dulu. Sudut pedalaman pakai formula jumlah sudut pedalaman iaitu N tolak 2 darab 180. N tu adalah bucu. Jadi kita kira bucu dia. Ni bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat dan bucu kelima. Maksudnya bucu dia ada 5. N dia adalah sama dengan 5. Jadi bila N tu sama dengan 5, 5 ni kita masukkan ke dalam N ni. 5 tolak 2 darab 180. 5 tolak 2 kita dapat 3. 3 darab dengan 180. Jadi 3 darab 180 kita dapat 540 darjah. Apa maksud 540 darjah ni? Apa yang dimaksudkan dengan 540 darjah ni? Jumlah sudut pedalaman dekat setiap tu. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dapat 540. Kita bahagikan sama rata sebab dia adalah poligon sekata. 540 bahagi 5. Jadi 540 bahagi 5 kamu akan dapat dia 108 darjah. Sudut pedalaman nombor 1 108 darjah. Sudut pedalaman nombor 2 108 darjah. Nombor 3 108 darjah. Nombor 4 108 darjah. Dan nombor 5 108 darjah. Ini cara kira cari sudut pedalaman. Cikgu dah selesaikan dah. Sekarang kita cuba cari sudut pengeluaran. Sudut pengeluaran buat garis lurus dulu. Buat garis lurus dulu. Nombor 1, okey kita gariskan lurus. Nombor 2, kita gariskan lurus. Nombor 3, kita gariskan lurus. Nombor 4, kita gariskan lurus. Nombor 5, kita gariskan kepada garis lurus. Jadi nombor 1, mana satu sudut pedalaman dia? Yang ini. Cikgu tunjuk pakai warna merah. Yang warna merah tu adalah dekat mana kita kena kira jumlah sudut pengeluaran dia. Jadi cikgu ambil nombor 3 lah, senang. Jangan risau. Sebab dia punya sudut pedalaman dia semua sama kan, 108 darjah. Jadi nak kira sudut pengeluaran dia 108 darjah tambah dengan sudut pengeluaran dia yang warna merah tu sama dengan kan garis lurus. Garis lurus sama dengan berapa? Nak dengar sikit suara? 180. Ya, 180. 108 darjah pindah ke sebelah. Dia jadi positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 180 tolak dengan 108 darjah. Bila 180 tolak dengan 108, kamu dapat 72 darjah. Jadi sudut dekat yang pertama 72 darjah. Sama juga sudut pengeluaran dekat sini adalah 72 darjah. Jelas ke? Jelas. Okey, jadi dekat sini kita fokus kepada sudut pengeluaran. Okey, fokus kepada sudut pengeluaran. Okey, cikgu nak tunjuk ni. Masa kita tak lama dah. Masa kita tinggal sejam lebih je. Sejam 10 minit sahaja. Okey. Kita tengok kepada segitiga ni. Untuk segitiga, fokus kepada sudut pengeluaran. Fokus kepada sudut pengeluaran. Sudut pengeluaran. Jadi bila sudut pengeluaran, kita nak tambah. Hasil tambah sudut. Hasil tambah sudut pengeluaran. Cikgu nak ajar kamu. Hasil tambah sudut pengeluaran. Maksudnya kamu kena tambah di setiap sudut. Di setiap bucu. Bucu pertama 120. 120. Tambah dengan bucu kedua. Bucu kedua 120.
tambah dengan bucu ketiga. Bucu ketiga 120. Sekarang cikgu nak kamu totalkan 120 tambah 120 tambah 120 dapat berapa? 360. Okey, kita dapat dia 360 darjah. Ini segitiga, bentuk segitiga. Kita pergi kepada bentuk segi empat pula. Kita nak kira apa? Kita nak kira jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman. Pedalaman pula, sorry. Pengeluaran. Pengeluaran. Okey, kita fokus kepada sudut yang pertama. Sudut pertama adalah 90 darjah. Sudut yang kedua adalah 90 darjah. Dia punya sudut belah luar. Sudut belah luar. Sudut belah nombor 3 adalah 90 darjah. Okey, sudut dekat nombor 4 pun 90 darjah. Cikgu nak kamu tambahkan 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 dapat berapa? 360. Ya, dia dapat 360. Okey, habis dekat sini. Kita fokus kepada bentuk yang terakhir kita kira pada malam ni. Okey, apa yang cikgu nak kira? Cikgu nak kira jumlah sudut pengeluaran. Jumlah sudut pengeluaran. Untuk jumlah sudut pengeluaran, fokus kepada bucu pertama. Bucu pertama dia 72 darjah. Tambah dengan bucu kedua dia 72 darjah. Tambah dengan bucu ketiga dia 72 darjah. Tambah dengan bucu keempat 72 darjah. Tambah dengan bucu kelima 72 darjah. Sekarang cikgu nak kamu totalkan 72 tambah 72 tambah 72 tambah 72 tambah 72 dapat berapa? 360. Ya, kita dapat 360. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? Kita boleh simpulkan jumlah setiap poligon, jumlah sudut pengeluaran setiap poligon, tak kisah bucu dia berapa, dia adalah sama dengan 360 darjah. Ni cikgu buktikan. Pentagon, dia ada 5 bucu. Kita dapat 360 darjah. Cikgu buktikan pula pengiraan di 3 segi. Sudut pengeluaran dia, jumlah sudut pengeluaran dia dapat 360 darjah juga. Cikgu buktikan pula dekat 4 segi. Jadi sudut pengeluaran dia dapat 360 darjah juga. Jelas ke? Yes. Okey. Okey, bagus. Okey. Jadi, kita pergi kepada worksheet yang pertama. Muka surat 1. Muka surat 1. Tadi poligon sekata. Cikgu dah ajar kamu poligon sekata. Sekarang poligon tak sekata tu macam mana? Okey, sekarang tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Okey, kita tengok kepada contoh. Kita tengok kepada contoh. Sekarang ni dia guna, kita nak cari. Kan minggu lepas X tu belah dalam. Sekarang ni X tu belah luar. X tu duduk belah luar. Jadi bila X tu duduk belah luar, kita dah faham satu benda. Apabila semua bucu ditambahkan, kita dapat berapa sudut pengeluaran? 360. Ya, jumlah sudut pengeluaran semua poligon, tak kisahlah dia bucu dia ada 10 ke, bucu dia ada 9 ke, bucu dia ada 7 ke, bucu dia ada 3 ke, tak kisah. Dia akan dapat 360 darjah. Jadi bila kamu nak cari X ni, kamu 100, bucu pertama adalah 162. Ni bucu pengeluaran, sudut pengeluaran. Tambah sudut pengeluaran yang kedua. Ni pertama, ni kedua. Adalah 130 darjah. Tambah dengan sudut pengeluaran yang ketiga, X. Samakan dengan jumlah sudut pengeluaran, iaitu 360 darjah. Ini yang kita nak kena faham. 162, kira 162 tambah 130, kamu akan dapat 292 darjah. X sama dengan 360 darjah. 292 ni positif. Positif pindahlah ke sebelah. Dia akan dapat negatif 360 tolak 292. Jadi 360 tolak 292 kita akan dapat 68. Maksudnya jumlah X dekat sini adalah 68 darjah. Jelas ke? Jelas.
Okey, kita cek jawapan. Okey, kita dapat 68 darjah. Nampak sama. Dia adalah sama. Okey, jadi dekat sini. Dekat sini kita buat pula. Yang ni cikgu tertinggal sebenarnya. Cikgu minta maaf. Cikgu tertinggal untuk bagi satu lagi page. Minta maaf Okey, sebenarnya cikgu nak print page ni. Cikgu bagi page lain pula. Tapi cikgu ada kat bawah Jadi kamu buka muka surat nombor 3. Kamu buka muka surat nombor 3. Kita akan selesaikan yang paling banyak lah kita boleh selesaikan. Okey, jadi tengok kepada page nombor 3. Cikgu bagi lagi contoh. Cikgu bagi lagi contoh pengiraan. Tengok ni. Ni semua. Minggu lepas kita belajar sudut belah dalam. Minggu ni kita belajar sudut belah luar. Ni semua sudut pengeluaran. Jadi sekarang dia nak cari X. Tak kisahlah berapa bucu pun, kamu kena faham jumlah sudut pengeluaran. Sudut pengeluaran adalah sama dengan 360 darjah. Jadi, bucu pertama, cikgu menamakan ni bucu pertama, 40 darjah. Tambah dengan 65. Tambah dengan 85. Tambah dengan 35. Tambah dengan 55. Tambah dengan X. Tak kisah. Dia punya berapa bucu pun dia punya pentagon ataupun poligon tu, kita samakan dia dengan 360 darjah. Jadi, 40 tambahlah 40, tambah 65, tambah 85, tambah 35, tambah 55. Tambahkan dulu, kamu akan dapat 280 darjah. Tambah dengan X, sama dengan 360 darjah. Jadi 280 positif pindah ke sebelah. Dia akan dapat negatif 280 darjah. Jadi 360 darjah tolak dengan 280 darjah. X tu kita dapat 80 darjah. Maksudnya jawapannya apa? Jawapan untuk nilai X ni adalah sama dengan 80 darjah. Itu cara kita nak cari kalau X tu duduk belah luar. Jelas ke? Jelas. Okey. 2 orang je yang lain? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak kamu semua dekat sini. Kita fokus kepada soalan 3 soalan je lah yang kita buat. Takut masa tak cukup. Okey. Kita buat soalan C. Kita buat soalan C di E. Okey, boleh buat dulu soalan C. Siapa yang dah siap C, buat D. Siapa buat C dulu, lepas tu hantar kat cikgu. Lepas tu cikgu tunjuk jalan pengiraan. Lepas tu proceed kepada D. Lepas tu cikgu tunjuk pula jalan pengiraan. Begitu juga seterusnya untuk E. Tak faham tanya Sorry, cikgu terlepas untuk bagi worksheet ni nak masukkan. Ni cikgu jalan besarkan lagi. Contoh pengiraan ada dekat atas. Okay, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okay, bagus. Dah dapat buat dah. Okay, buat A dulu kan. Tapi siapa yang dah buat C, buat C. Okay, kita akan check jawapan C. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Sign dekat cikgu.
Okey, bagus. Okey, betul. Bagus. Okey, habis masa. Habis masa. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan jalan kerja. Ada yang salah. Okey, yang salah tu boleh tengok dekat depan. Dia tersilap tambah je. Okey. Jadi, boleh tengok kepada soalan C. Ramai yang betul. Bagus, bagus, bagus. Cikgu suka. Okey, kita tengok kepada soalan C. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Nah, Okey. Okey, kita tengok kepada soalan C. Cikgu ni. Okey, soalan C. Ingat cakap cikgu, tak kisahlah. Kalau jumlah sudut pedalaman, and cikgu nak highlight betul-betul supaya nanti exam, cikgu tak tahulah kamu exam ke tak. Cikgunya mengajar memang ikut silibus. Maksudnya tak kisahlah kat sekolah ke, dekat sini ke, cikgu ikut silibus. Jadi bila lain-lain sekolah, lain-lain masa pertengahan tahun. Siapa-siapa yang tak ambil peperiksaan pertengahan tahun tu, tak ambil lagi, ingat cakap cikgu, cikgu nak kamu skor. Jumlah kalau sudut pedalaman, dia sama dengan N tolak 2 darab 180. Kalau jumlah sudut pengeluaran, dia sama dengan 360. Maksudnya apa? Maksudnya bila jumlah sudut pedalaman dia bergantung kepada bucu tu. Bucu tu adalah nilai N. Tapi kalau sudut pengeluaran, pengeluaran tu kan bukan pengalaman tau, pengeluaran. Pengeluaran ni tak kisah bucu dia berapa, dia sama dengan 360. Nanti kalau tak skor juga, cikgu tak tahulah. Maksudnya kamu perlu latihan lagi. Okey. Jadi kita usaha sama-sama kita usaha sama-sama. Okey, C. Kita pergi kepada 68. 68 tambah dengan 82. Tambah dengan 56. Tambah dengan 66. Tambah dengan X. Jumlah sudut pengeluaran adalah 360 darjah. 68 tambah 82 tambah 56 tambah 66. Kita akan dapat 272. Selalu yang silapnya kat mana? Yang silapnya silap tambah. Silap keluarkan maklumat, silap tekan kalkulator untuk tambah. Tu adalah kesilapan yang cuba kena elakkan. Sebab apa? Sebab patutnya kita dapat markah penuh dekat sini. Tapi kita buat kesilapan dekat situ. Jadi kita tak dapat markah penuh. 272 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 360 tolak 272 kita dapat 88. Inilah jawapan C. Okey, dengan masa yang ada teruskan buat soalan D. Okey, send dekat WhatsApp biar cikgu check
Okey, tak apa. Yang salah tu buat pembetulan lah. Okey, yang salah ke, yang ragu-ragu ke, buat pembetulan tau. Pembetulan. Silap tambah je, selalu dia silap tambah je. Ada yang dah buat D dengan E terus. Bagus. Maksudnya dia betul-betul faham tentang sudut pengeluaran ni. Bagus. Okey, betul. Cikgu bagi masa untuk buat D. Yang salah tu, yang cikgu tak boleh anggap kamu semua betul tau. Jadi cikgu kena tunjuk juga. Bagus. Oh, ni silap soalan. Ada yang silap soalan rupanya. Patutlah ada yang dapat 78. Yang ni tahu, soalan ni tahu. Cikgu minta. D. D tu jawapan dia 78. Siapa dapat 78, betul. Zul balik, Zul. Okay, cikgu bagi masa. Dia yang tersilap. Bagus. Okey. Siapa yang tak faham, tanya je Jangan risau, cikgu tak marah pun. Okey, bagus. 88. Okey, jadi cikgu buat soalan D. Masing-masing boleh tengok kepada soalan D. Untuk soalan D, 88 tambah dengan 85 tambah dengan 61 tambah dengan 48 tambah X. Kita samakan dengan 360 darjah. Kenapa 360 darjah? Cikgu dah jawab dah tadi. Cikgu dah tunjuk pembuktian. Kenapa dia 360 darjah? Okey. Sebab dia jumlah sudut belah luar, kita samakan dia dengan 360 darjah. Tambahkan betul-betul. Tekan kalkulator tu elok-elok. 88 tambah 85 tambah 61 tambah 48. Jadi kita akan dapat 282 tambah X sama dengan 360 darjah. Positif. Positif. Pindahlah ke sebelah. Dia akan dapat negatif 360 tolak 282. Jadi 360 tolak 282 kita dapat 78. Ini adalah jawapan untuk D. Ini adalah jawapan untuk D. Okey, boleh buat E. Tapi cikgu tunjuk teruslah E. Cikgu ada nak cuba soalan kebat pula lepas ni. Cikgu nak bagi kamu nampak. Kalau soalan tu pusing, macam mana kita nak kena jawab. Okey, soalan E. Soalan E. 95 tambah dengan 93 tambah dengan 55 tambah dengan X sama dengan 360 darjah. Jadi, tambahlah 95 tambah 93 tambah 55. Kita akan dapat 243 tambah X sama dengan 360. Pindahkan 243 ni positif. Positif pindah ke sebelah. Dia akan dapat negatif. 360 tolak 243. Jadi,
Tolakkan 360 tolak 243, kamu akan dapat 117 darjah. Aduh, siapa pula tu? Okey, inilah jawapan C, jawapan D, jawapan E. Dapat ke? Boleh dapat ke yang cikgu tunjuk semua dekat depan ni? Boleh. Boleh. Okey, Okey, untuk siapa-siapa yang tak siap lagi, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Kalau siapa-siapa ada soalan, boleh terus tanya cikgu. Ambil gambar ke, screenshot ke, okey. Buat nota tau, buat nota. Kita ni apa, bila kita tak buat nota nanti susah nak rujuk balik apa yang kita belajar. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu siapkan. Untuk yang mana-mana belum siapkan D dengan E. Okey, cubalah buat cikgu dah tunjukkan satu-satu dah tu. Okey, lagi 1 minit. 9.45, cikgu terus kepada soalan yang seterusnya. Okey, kejap cikgu bagi kamu masa lah. Cikgu harap sangat kamu salin lah nota-nota yang cikgu bagi ni. Okey, 9.45 cikgu terus. Bagus ramai yang buat. Ramai. Alhamdulillah. Tapi tak semua. Ada 17 orang yang buat. Cikgu kira yang dah hantar dekat cikgu 17 orang. Mana lagi baki? Okey. Okey, dah habis 9.45. Boleh ke kita teruskan kepada soalan yang seterusnya? Boleh. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Buka worksheet page yang terakhir. Page yang terakhir. Untuk page yang terakhir, senang sahaja. Siapa-siapa yang dah print, senang sahaja. Ini adalah apa yang cikgu terangkan dekat kamu. Ini adalah apabila setiap soalan tu boleh berubah. Jadi cikgu nak kamu dapat. Sorry, cikgu sedawa sikit. Okey, cikgu nak kamu dapat apa yang kita kena faham. Yang kita kena faham dekat sini adalah garis lurus. Macam mana? Kenapa cikgu cakap tentang garis lurus? Sebab kalaulah kamu tengok satu-satu, contoh dekat yang pertama ni, dekat yang pertama tu, pucu pertama, mana garis lurus dia? Inilah garis lurus dia. Dia membentuk garis lurus. Jadi apa yang terlibat? 45 dengan W. Okey, cikgu straightkan. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, cikgu straightkan. Dia seolah-olah kita punya soalan sekarang ni adalah sini 45 darjah, sini W. Bagi yang tak nampak lagi nombor 1 ni macam mana nak selesaikan. Jadi kamu kena ingat, bila dia bercakap tentang garis lurus, yang ni kita dah buat tadi. Bila dia bercakap tentang garis lurus adalah bersamaan dengan 180 darjah. Pandai. Okey, jadi bila W tambahkan dengan 45 sama dengan 180. Cikgu nak kamu buat macam ni tau. Cikgu nak kamu buat macam ni. Biar kamu nampak kenapa 180 tolak dengan 45. Kamu jangan tolakkan terus. Kamu buat dulu persamaan. Okey, 45 ni positif pindahlah ke sebelah. 180 tolak 45. Jadi, bila 180 tolak 45, kita akan dapat W adalah sama dengan 135. Kita cek jawapan kita. W dia dapat 135. Jadi, jawapan kita untuk W betul.
Jelas ke untuk W tu? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Tengok yang X pula. Okey, ni garis lurus yang kedua. Ni adalah garis lurus yang kedua. Bila ada garis lurus yang kedua, dia sengit tau. Dia sengit. Tapi kamu kena faham lah bila kamu jumpa garis lurus, dia apa? Dia seolah-olah dia bercakap macam ni. 140 ni, cikgu buat kat sini. 140. X ni cikgu letaklah di sini. Jadi, apa yang kita kena faham? X tambah 140. Ya, kita akan dapat 180. Sebab apa? Sebab dia garis lurus. 140 pindahlah ke sebelah. 180 tolak 140, kita akan dapat X. Sorry. Ni X. X. 180 tolak 140, kita dapat 40 darjah. Kita cek jawapan kita. X tu adalah 40 darjah. Nampak ni? X tu 40 darjah. Sabar Okey. Dua lagi huruf yang kita kena kira. Maksudnya kamu kena kira semua huruf. Kena kira semua huruf. Okey, yang Y pula. Okey, ni garis lurus dia. Ni adalah garis lurus dia. Bila ni garis lurus dia, cikgu straightkan dia punya garis lurus. Cikgu bagi straightkan garis lurus supaya kamu nampak mana garis lurus dia. Jadi, garis lurus dekat sini dia sengit. Tapi kamu tak payahlah nak tunjuk macam cikgu tunjuk ni. Kamu boleh terus kira. Cikgu nak bagi kamu nampak je. Sini 95, sini Y. Jadi bila Y tambah 95, kita akan dapat 180. 95 ni positif. Pindahlah ke sebelah. Dia akan dapat negatif. Y 180 tolak dengan 95, kita akan dapat jawapan dia 85 darjah. Tengok ni satu-satu cikgu tunjuk. Jadi kita cek Y kita dapat 85. Betul ke Y yang kita dapat ni? Okey. Silap. Okey. Dia dapat 85 juga. Maksudnya Y kita betul. Akhir sekali cikgu tunjuk biar banyak. Asalkan kamu faham. Okey. Kita ambil garis lurus untuk Z. Kita anggap dia garis lurus. Jadi, kamu tak perlulah nak buat garis lurus macam ni. Kamu boleh terus tambah sahaja. Okey, jadi cikgu buat dia macam ni. Sini 65 darjah. Sini adalah Z. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bila Z tambah dengan 65, garis lurus membentuk 180 darjah. 65 ni positif. Pindahlah ke sebelah. Dia jadi negatif. 180 tolak 65. Kira 180 tolak 65, kamu akan dapat jawapan dia 115 darjah. Okey, kita cek Z ni betul ke tak? Okey, Z ni kita dapat 115 darjah. Berdasarkan 4 jalan kira yang cikgu tunjuk dekat depan, jelas ke macam mana cikgu dapatkan X, W, X, Y, Z tu? Jelas. Okey. Okey, berdasarkan buka page yang nombor 4. Sebab tu cikgu cakap, kalau kamu faham yang awal-awal tadi, maksudnya kamu boleh selesaikan dah yang ni. Sebab tu cikgu terangkan yang tadi. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Okey, buat soalan B. Okey, kejap cikgu ni. Bagi yang tak print, cikgu takut tak print. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk, buat soalan B. Cari berapa W, X, W, Y, Z ni. Cari. Ada soalan tanya je.
Okey, bagus. Dah ada yang dah send. Cikgu tunggu yang lain Lepas ni kita buat soalan kebat Ada soalan tanya je. Okey, bagus. Dah ada yang dah siap. Okey, cikgu tunggu yang lain Okey, untuk siapa-siapa yang dah siap, untuk siapa-siapa yang dah siap, boleh buat C. Cikgu letak dekat situ juga. Untuk siapa yang tak print lagi, boleh buat C untuk siapa-siapa yang dah siap. Yang tak siap lagi 2 minit cikgu akan tunjuk jawapan B. Ini B. Ini C. Bagus. Okey, bagus. Bagus. Yang penting ni sebenarnya kenapa cikgu nak tengok ni, cikgu nak tengok jalan kira kamu. Kamu buat macam cikgu buat ke tak? Biar nampak apa yang pindah. Bagus. Okey, bagus. Bagus. Okey, bagus. Okey, cikgu akan tunjukkan jalan kerja B. Yang tak dapat B boleh tengok. Boleh check pula, boleh check juga jawapan kamu. Okey. Cikgu bawa B ni ke sini sikitlah Okey, yang dah siap B boleh terus kepada C. Okey, untuk soalan B, cikgu tunjuk dekat depan. Yang ini macam nak selesaikan. W tambah 110 sama dengan 180. Pindahkan 110 ke sebelah. 180 tolak 110. Jadi W, jawapan dia adalah 70. 180 tolak Dalam. 110. Okey, Z. Z. 85 tambah Z sama dengan 180. Pindahkan 85 tu ke sebelah. Jadi 180 tolak dengan 85. Jadi 180 tolak 85 kamu akan dapat 95. Okey, yang ni pula. 45 tambah dengan X sama dengan 180. Pindahkan. Cikgu nak kamu nampak anak panah tu. 180 tolak dengan 45. Jadi kita selesaikan 180 tolak 45. Okay, untuk X kita akan dapat 135.
Akhir sekali untuk Y. Yang ni 130 tambah Y sama dengan 180. Pindahlah ke sebelah 180 tolak 130. Jadi, kita tolakkan, kita akan dapat 50. Cek jawapan kamu. X sama dengan 135, W sama dengan 70, Z sama dengan 95, Y sama dengan 50. Ni cara jawab dia. Okey, sekarang menggunakan contoh B, buat C. Selesaikan C, siap C, hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Ada yang dah hantar terus. Bagus. Okey, cikgu bagi masa untuk soalan C tu lagi 2 minit. Kita nak buat soalan kebat pula. 2 minit cukup ke? Cukup kot. Okey, bagus. Siapa nama 3 ni? minit pada 3. Okey, 3 minit. 3 minit. 10 minit cikgu. Oi, lama sangat. Tak boleh. 10 minit tak boleh. Kamu kena tengok tahu nanti soalan kebat. Soalan yang apa orang kata, suka tak soalan kebat? Pernah dengar tak soalan kebat kat sekolah? Tak suka. Tak suka kan? Cikgu matematik. Soalan kebat ni nanti cikgu tunjuk. Nanti cikgu ajar kamu. Biar cikgu bagi pendedahan kat kamu macam mana soalan kebat ni. Tapi kalau kamu faham yang minggu lepas dengan yang ni, dah boleh settle dah sebenarnya. Okey, bagus. Okey. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey. Habis masa untuk soalan C, cikgu akan buat dekat depan. Ada orang tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada. Okey, okey, kita tengok kepada soalan C. Okey, fahamkan soalan ni. Okey, untuk X. Macam tadi je, tak ada yang berubah pun. X. X tambah dengan 105 sama dengan 180. Pindahkan 105 ke sebelah, 180 tolak 105. Jadi dekat sini,
kamu akan dapatlah jawapan dia, iaitu X sama dengan 75 darjah. Untuk W tambah dengan 110. Silap. 110 sama dengan 180. Pindahkan 110 tu, kita akan dapat W 180. Tolak dengan 110, kita akan dapat 70 darjah. Z 55 tambah Z sama dengan 180. 55 ni positif, pindahlah ke sebelah, 180 tolaklah dengan 55. Jadi kita akan dapat Z tu 180 tolak dengan 55, kita akan dapat 125. Untuk Y 120 tambah dengan Y sama dengan 180. Pindahkan 120 tu. Jadi kita akan dapat 180 tolak 120. Jadi dekat sini kita akan dapat 60 darjah. Cek jawapan kamu. X sama dengan 75. W sama dengan 70. Z sama dengan 125. Y sama dengan 60. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan kebat. Kita pergi kepada soalan kebat. Okey, ini kamu boleh selesaikan je. Ni kamu boleh selesaikan. Okey, soalan kebat. Ni adalah contoh-contoh soalan yang kamu kena faham lah macam nak buat ni. Okey. Kita pergi kepada page nombor 2. Kita pergi kepada page nombor 2. Cikgu bagi masa dulu untuk kamu buat. Cikgu bagi masa dulu untuk kamu buat. Cuba aplikasikan apa yang kamu belajar untuk mencari nilai X. Cuba buat. Aplikasikan pelajaran lepas dengan pelajaran hari ini. Cuba buat. Macam orang kata hubung kaitkan. Dapat buat tak tu? Ke tengah cuba lagi? Tengah berfikir. Okey, tengah berfikir Okey. Ada yang dapat buat. Bagus. Bagus. Okay, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu akan tunjukkan. Jalan kerja dia mudah sahaja.
Okey, dah ada ya. Dah habis dah masa. Ada dapat buat, ada tak dapat buat. Okey, cikgu akan tunjukkan jawab soalan dekat depan ni. Okey, tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Ya. Okey, yang lain seorang je tu. Ya. Okey, kita tengok kepada soalan-soalan kebat ni. Okey, cikgu harap kamu tengah tengoklah Okey, yang pertama adalah kita nak cari X. Kita nak cari X. Ikut data. Dia bagi data tentang apa? Mana data satu yang paling banyak dia bagi? Dekat P, dia bagi sudut pengeluaran. Sebab apa? Kalau sudut pendalaman dia dekat sini. Dekat S, dia bagi sudut pengeluaran 120. Tapi dekat Q, dia bagi sudut belah dalam. X ni sudut pengeluaran. Mana lagi banyak? Ini luar, ini luar, ini luar, ini dalam. Jadi kita pakai formula untuk mencari sudut dekat sini. Luar untuk Q. Jadi macam mana dapat? Untuk dekat sini, kita nak dapat dekat belah luar. Sudut fokus dekat sudut Q. 180. Cikgu bagi nama lah. Cikgu bagi nama A. A tambah dengan 105 sama dengan 180. Kenapa cikgu boleh cakap dia 180? Sebab dekat Q di sini, dia membentuk garis lurus. Dia membentuk garis lurus. Sebab tu cikgu samakan dia dengan 180. 105 ni pindahlah ke sebelah. 180 tolak dengan 105. Jadi A 180 tolak 105. Kamu akan dapat A adalah sama dengan 75. Maksudnya A ni kamu dapat dia 75. Jadi kita nak cari X. Kan cikgu dah ajar tadi. Iaitu jumlah sudut pengeluaran. Okey, sini 60. Dekat P 60. Dekat Q 75. Kita ambil pengeluaran Tambah dengan dekat S 120. Tambahlah X. Sudut pengeluaran kita nak samakan dengan berapa? 160. 360. Jadi 60, selesaikan 60 tambah 75 tambah 120. Kita akan dapat dia 255 tambah X sama dengan 360. 255 ni positif, pindahkan ke sebelah. Pindah ke sebelah, kamu akan selesaikan 360 tolak 255. X tu jawapan yang kamu akan dapat adalah 105 darjah. Jelas ke? Boleh faham tak ni? Okey, bagus. Maksudnya kita hubung kaitkan. Tadi apa formula yang kita pakai kat sini? Formula yang kita pakai kat sini yang pertama adalah garis lurus. Yang kedua adalah sudut pengeluaran. Nampak cikgu kaitkan dua benda tu. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh lagi tak ni? Boleh ke kita cuba lagi jawab soalan? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh cakap boleh? Boleh. Oh, seorang je, yang lain? Boleh. Okey. Tahan sikit lagi. Dah nak habis dah masa. Okey, yang ni cikgu tak nak. Cikgu tak nak. Okey, kita pergi kepada sudut dekat C. Kita pergi kepada sudut dekat C. Okey, cikgu nak kamu cuba jawab soalan C. Cuba jawab soalan C. Kamu jangan salah faham tau. Jangan salah faham. Tak apa, cuba buat dulu. Cuba buat, lepas tu send dekat cikgu. Cari X. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus. Oi, Dennis baru masuk.
Okay, cuba soalan kebat ni. Kalau tak kita tak nampak soalan kebat ni macam mana. Okay, cikgu bagi masa 3 minit. Cikgu bagi masa 3 minit. Okay, pandai. Ada yang dah dapat. Bagus. Okay, 2 minit lagi. Okay, bagus. Ya, dia dah dapat jawab. Okay, cikgu bagi lagi 1 minit. Nak masa lagi ke nak cikgu jawab dah? Masa lagi. Nak masa lagi Minit je. Okay. Jawapan dia 60 Siapa dapat 60 tu betul dah. Siapa yang dah dapat 60 tu dah betul dah. Okay, bagus. Okay, pandai. Bagus. Siapa nama ni? Bagus, Arisa.
Okey, lagi 1 minit Cikgu bagi lagi 1 minit tau. Kita masih bergerak. Okey. Tak apalah cikgu tunjuk terus. Okey, masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah. Okey. Ya. Seorang je, yang lain Ya. tak dengar apa yang lain. Dah tidur dah ni. Lagi 10 minit je ni kelas kita ni. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Sekarang ni dia nak cari X. Kamu cuba kaitkan. Okey, ini adalah poligon yang pertama. Ini adalah poligon yang kedua. Sekarang ni, poligon yang pertama ni, kita kena selesaikan dulu untuk dapat dia punya X. Macam mana? Okey, sekarang pakai jumlah sudut pedalaman. Okey, ni untuk poligon pertama. Jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman. Jadi poligon pertama dia ada berapa nilai bucu? Okey, formula jumlah sudut pedalaman adalah N tolak dengan 2 darab 180. Berapa N dia? Kita kira sama-sama. Ni 1. Ni 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Jadi bila dia ada 6, maksudnya N dia sama dengan 6. Masukkan 6 ni ke dalam N. 6 tolak dengan 2 darab 180. 6 tolak 2 kita dapat 4 darab 180. Bila kita dah dapat 4 darab 180, kita tekanlah kalkulator. 4 darab 180. Kita akan dapat 720. Jadi kita nak bahagi ke berapa? Bahagi kepada 6. Sebab dia ada 6 bucu. 720 bahagilah dengan 6. 720 bahagi dengan 6, kamu dapat dia 120. Okey, faham ke macam mana cikgu dapat 120 tu? Jelas ke sampai situ? Jelas. Maksudnya cikgu buat D dengan C kan. Sini cikgu dapat 120. Sini pun cikgu dapat 120. Okey, kita tengok pula segitiga. Kita nak dapatkan X tu, cikgu buat yang warna biru. Ini kan garis lurus. Untuk D, ini kan garis lurus. Untuk C, ini kan garis lurus. Jadi bila dia sama, cikgu buat satu je kiraan. 120, cikgu bagi nama sini A. A tambah 120 garis lurus kan membentuk 180. 120 ni tambah, pindahlah ke sebelah. 180 tolak 120. Jadinya kita akan dapat A tu sama dengan 60 darjah. Okey. Habis dekat situ. Maksudnya. Sini 60 darjah. Sini 60 darjah. Sekarang kita nak cari X. Kan dia jumlah sudut pedalaman. Cikgu buat pula warna biru. Warna hijau. Warna hijau. Nak cari X. Nak cari X ni kita kena tahu. Ini kita dah buat minggu lepas. Jadi dia ada N tolak dengan 2 darab 180. Bucu dia ada 3. Ni 1. Ini 2. Ini 3. Kita masukkan N tu sama dengan 3. 3 tolak 2 darab 180. 3 tolak 2 dapat 1 darab 180. Ini dapatlah 180. Yang ni, okey, dia ada bucu apa? Dia ada bucu C. Dia ada bucu D. Dia ada bucu G. Ini X. Ini 60. Ini pun 60. Cari X. 60 tambah 60 tambah X sama dengan 180. 60 tambah 60 kita dapat 120. Pindahkan 120 tu ke sebelah. 180 tolak 120. X adalah bersamaan dengan 60 darjah. Panjang sikit. Apa yang cikgu pakai kat sini? Apa yang cikgu pakai kat sini adalah jumlah sudut pedalaman untuk poligon yang pertama. Kenapa? Sebab cikgu nak dapatkan 120 dekat sini. Cikgu nak tahu bucu yang dekat sini berapa. Bila cikgu dah tahu berapa bucu ataupun kiraan sudut dekat sini, cikgu kaitkan dengan formula garis lurus bersamaan dengan 180 darjah. Jadi bila di 180 darjah, cikgu boleh dapat yang belah dalam ni. Bila cikgu dah dapat yang belah dalam ni, kita fokus kepada segitiga. Yang ni dah dapat, sini 60, sini 60. Jadi bila kita dah dapat belah dalam, pakailah formula belah dalam. N tolak 2 darab 180.
Cikgu cari dulu total dia sama dengan berapa, iaitu 180. Cikgu selesaikan, cikgu akan dapatlah jawapan dia 60 darjah. Jelas ke? Boleh faham ke Yes. ni? Boleh. Okey, cikgu nak masing-masing ambil gambar ataupun screenshot. Salin. Cikgu bagi 1 minit untuk salin. Cikgu nak idea je, kamu dapatkan idea perkaitan. Tadi, soalan tadi, kita pakai jumlah sudut pengeluaran dengan garis lurus. Soalan ni, kita pakai jumlah sudut pedalaman dengan garis lurus. Okey, dia ada banyak jalan kira. Kalau kamu dapat menggunakan jalan kira yang lain, dapat 60 juga. Betul. Okey. Cikgu bagi 1 minit untuk salin. Lepas tu kita nak buat summary. Habis dah kelas kita. Tak ada buat soalan dah. Cikgu nak terangkan apa yang kita belajar pada malam ni. Okey. Cikgu bagi masa untuk kamu salin. Okey, dah habis salin ke? Hello, nak dengar suara sikit. Dah. Okey. Dah, habis dah. Jadi dengarlah cakap cikgu last kali. Kita nak buat summary apa yang kita belajar. Okey, yang pertama dekat sini, kita belajar tengok ni ada 4 jenis polikon. Cikgu buat apa? Cikgu nak buktikan dekat kamu macam mana sudut pengeluaran tu bila ditambahkan dapat 360. Ada pengiraan dekat sini. Dekat sini juga cikgu terangkan dekat kamu. Dan garis lurus bila ditambahkan dapat 180. Maksudnya cuba cek buku nota kamu. Ada tak benda ni dalam buku nota kamu? Okey. Okey. Jadi cikgu teruskan lesson kita. Cikgu buat. Okey, yang kedua. Kita buat pengiraan untuk jumlah sudut pengeluaran. Okey. Pengiraan diteruskan dengan ada cikgu bagi 2 contoh untuk sudut pengeluaran, 2 contoh pengiraan. Lepas tu kamu buat 3 pengiraan macam mana nak cari sudut pengeluaran. Okey. Lepas tu lesson kita diteruskan dengan apa? Lesson kita diteruskan dengan cara mengaplikasikan garis lurus sama dengan 180 darjah. Dekat sini cikgu tunjuk macam mana nak kira dia. Lepas tu cikgu tunjuk lagi satu contoh. Okey, kejap ni ada zoom out. Okey. Cikgu tunjuk satu contoh yang ini berdasarkan daripada worksheet yang kamu cikgu bagi. Lepas tu kamu buat 2 soalan ni. Lepas kamu buat, cikgu cek dan cikgu buat. Okey. Lepas tu kita cuba soalan kebat yang pertama. Soalan kebat yang pertama adalah memfokuskan sudut pengeluaran dengan garis lurus. Tengok macam mana cikgu buat. Pastikan ni dah ada dalam nota kamu. Okey, yang seterusnya cikgu memfokuskan tentang apa? Cikgu memfokuskan tentang soalan kebat lagi satu. Macam mana nak kaitkan jumlah sudut pedalaman pula. Tadi pengeluaran, ni pedalaman pula. Dengan garis lurus untuk mencari nilai X. Jadi kelas kita sampai situ sahajalah. Okey. Cikgu nak minta respon lah sikit. Jelas ke kelas kita pada malam ni? Jelas. Okey. Kita dah nak habis dah masa kita. Cikgu harap kamu boleh dapat apa yang semua cikgu ajar. Cikgu rekod, nanti cikgu akan buat dalam YouTube lah.
Cikgu send dalam YouTube. Kalau kamu confused, ragu-ragu lagi, still tak faham macam mana cara nak jawab, tengok YouTube tu macam mana cikgu selesaikan satu-satu. Okey ke semua? Okey. Okey. Jadi apa? Kalau